Okay, InsyaAllah kita nak nak sambung balik tajuk apa yang dah kita belajar bukan minggu lepas, hari Selasa. Pasal mesin apa? Mesin Mesin apa? Mesin jahit. Mesin ringkas. Kan ada berapa jenis mesin ringkas? Ada 7 semua sekali mesin ringkas. Apa dia? Mesin ringkas yang pertama apa? Tuas. Tuas. Lagi? Lagi. Tuas. Skru. Lepas tu? Skru. Ha? Skru. Skru. Skru tu termasuk dalam apa? Okey, skru. Tuas, skru, roda dan ganda. Roda dan ganda tu ingat dia ada root. Ada ganda. Ganda ni root tu. Batang root. Dan roda yang bulat. Tuas yang ada daya, fulcrum dan beban. Skru. Yang ketiga skru. Skru tu apa? Badan dia alat yang berbentuk silinder yang beralur. Okey, lepas tu gear. Roda bergerigi. Ni dia macam gigi, bentuk gigi. Okey. Dan takal. Takal ni alat yang beroda tapi ada alur kat tengah tu. Macam yang digunakan crane angkat barang yang berat. Dan satah condong. Contoh satah condong ni tangga. Satu lagi yang terakhir baji. Ada 7. Roda dan ganda, tuas, skru, gear, satah condong, takal dan baji. Ada 7. Okey. Mesin ringkas. Ni sekarang ni jenis mesin ringkas. Mesin ringkas. Mesin ringkas ni alat yang nak membantu kita lakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat. Inilah alat-alat yang bantu kita nak buat kerja lebih cepat. Contoh nak sapu sampah, kalau tak ada penyapu nanti awak nak kena kutip satu-satu jadi lambat. Sebab bila ada mesin ringkas ni senang kerja awak dan jimat masa. Okey. Kita nak jawab kuis dulu. Okay. Awak bagi link dekat chat. Link dekat chat nanti awak jawab. Tekan tu. So awak jawab. Ya. Okey, dah tekan. Nanti awak jawab, masukkan nama awak. Okey. Boleh? Link dekat tu apa? Ustaz. Apa dia? Link kuis lah. Oh, saya tak buat sebab saya tadi tengah ambil air. Tadi baru main Tekan. Awak tekan, nanti maklimah tunjuk siapa yang dah jawab.
Tekan dah. Aisyah dah tekan. Dekat chat, link dekat chat untuk jawab soalan. Nanti maklumat boleh tengok kat sini. Siapa yang dah siap? Boleh start. Dah tekan tu awak start je jawab. Jawab terus. Okay, Zarik baru masuk. Zarik tekan link yang maklimah bagi dekat chat. Nanti awak tekan dan main terus. Maklimah boleh tengok kat sini siapa yang dah jawab. Dah siap. Siapa yang dah siap jawab. Okay, dah tekan. Kita tengah jawab. Tengah jawab. Okay. Okay. Sekarang kita sambung muka surat 177, buku teks. Mesin ringkas menyelesaikan masalah. Macam mana kita nak selesaikan masalah untuk senang mengangkat barang menggunakan mesin ringkas. Mesin ringkas ada apa? Ada roda dan ganda, tuas, skru, gear, tangkal, satah condong dan baji. Okey. Jadi kita nak selesaikan masalah, nak guna barang apa, mesin ringkas, jenis mesin ringkas apa untuk contohnya nak angkat barang. Contoh yang ni. Teruni dan ayahnya menghadapi masalah untuk memindahkan barang yang berat ke dalam lori. Okay, tengok. Ayah dia susah nak angkat barang berat ni. Kotak besar-besar. Nak masukkan ke dalam lori. Jadi apa yang dia perlu gunakan? Jenis mesin ringkas apa yang nak kita gunakan? Ni masalah dia. Masalah tu nak angkat barang yang berat ke dalam lori. Jadi kita nak selesaikan macam mana? Kita nak selesaikan macam mana? Siapa tahu macam mana nak buat, nak angkat barang ni masuk ke dalam lori? Nak bagi senang. Berat barang ni, kotak ni, besar-besar ni. Macam mana nak angkat barang ni? Macam mana Aidil nak angkat barang ni Aidil? Barang berat ni. Aidil? Aduh. Okey Anas. Macam mana nak angkat barang berat, kotak tu? Takkan. Tak tahu. Tak tahu. Contoh kalau awak nak angkat barang masuk ke dalam lori. Guna takal. Guna takal. Bukan. Lepas tu nak guna apa? Nak masuk ke dalam lori. Nak senang angkat. Nak guna apa? Ni. Dia saya cadangkan ayah kamu meletakkan sekeping papan yang disendingkan pada lori. Bila letak papan pada lori macam ni senang, tolak je barang kotak tu masuk dalam lori. Jadi senang ke senang? Bila dah letak papan ni senanglah untuk dia masukkan barang dalam lori. Jadi apa dia? Bila papan kita letak macam ni, mesin ringkas apa ni? Bila condong macam tu, satah condong. Kita guna mesin ringkas satah condong. Lepas satu lagi cadangan dia guna troli. Guna troli naikkan ke atas ni. Pun senang juga.
Okey. Troli. Kan kat troli tu ada tayar. Tayar-tayar dia tu apa dia? Jenis mesin ringkas apa? Roda dan gandar. Okey. Boleh? Dan contoh lagi yang ni, apakah alat yang sesuai untuk memotong rumput yang panjang? Kalau nak potong rumput yang panjang, alat apa yang sesuai? Selalu kalau rumput panjang dekat rumah awak buat macam mana? Apa Maklimah? Kalau rumput yang panjang, awak buat macam mana? Guna mesin rumput. Mesin rumput. Okey. Kalau ni kalau dalam alat mesin ringkas ni apa dia yang boleh gunakan? Dah siap. Baru dah siap. Dah siap. Okey, boleh guna baji. Kalau gunting kan, contoh awak nak gunting. Boleh guna baji. Baji tu yang tajam dekat gunting ataupun mesin rumput tu. Dia memotong, baji kan dia memotong. Memotong fungsi dia. Okey, kita tengok. Satu, dua, Tengok video. Jom kita mulakan Sains Unit 10 Tajuk Mesin. Fokus kepada mesin ringkas menyelesaikan masalah. Sebelum kita mulakan, mari kita ingat kembali jenis-jenis mesin ringkas. Terdapat 7 mesin ringkas yang telah kita pelajari, iaitu roda dan gandar, tuas, skru, gear, takal, satah condong Ni jenis mesin ringkas tadi dan baji. dan baji. Apakah maksud masalah? Masalah ialah sesuatu yang memerlukan penyelesaian atau keadaan yang memerlukan kesukaran. Bagaimana mesin ringkas boleh menyelesaikan masalah? Mari kita lihat beberapa situasi mesin ringkas menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok jom. situasi. Macam mana Perhatikan mesin ringkas sekarang ni boleh situasi selesaikan masalah. 1. Contoh Sekiranya situasi mesin satu ringkas ni, roda dan gandar tidak digunakan di dalam situasi ini, apakah yang mungkin berlaku? Kerja mengangkat kotak menjadi lebih sukar dan mengambil masa yang lama. Situasi 2. Saksikan bagaimana takal mengangkat dan menurunkan kontena. Tanpa penggunaan takal dalam situasi ini, pelbagai masalah mungkin akan takal ni ingat roda yang beralur. Dia menggunakan dia gunakan takal ni untuk angkat kontena. Kalau tak guna takal ni, nanti macam mana lah nak angkat kontena yang berat ni? Dia nanti akan ambil masa yang lama. Okey. timbul. Antaranya, banyak tenaga yang diperlukan untuk mengangkat kontena yang besar. Kita beralih pula pada situasi 3. Satah condong banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Tanpa satah condong, pergerakan kita ke permukaan yang berlainan aras menjadi sukar. Jom kita sama-sama perhatikan pula situasi 4. Bolehkah kamu kenal pasti mesin ringkas yang digunakan di dalam situasi ini? Ya, betul anak-anak. Prinsip tuas digunakan di dalam situasi ini.
Seterusnya, Nak potong bawang. situasi 5. Tanpa baji, objek Baji mungkin tu tidak dapat dipotong Alat dengan yang mudah, tajam. kemas dan cepat. Dan situasi 6. Perhatikan dengan teliti bagaimana penggunaan skru dan gear digunakan dalam kehidupan seharian kita. Tanpa skru dan gear, tidak mungkin enjin jam dapat dicipta seperti sekarang. Skru Kalau tak ada skru dengan gear, nanti jarum jam, jarum ini, jarum sana bergerak macam mana? Kalau tak ada gear tu yang menggerakkan. Gear tu apa ni? Roda bergerigi ni dalam jam. Dalam apa lagi yang ada gear? Banyak lagi. Contoh, basikal gear tu. Skru adalah antara mesin ringkas yang banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita. Okey, sekarang jom uji. Sudah bersedia ke? Mari kita lihat tahap pemahaman kamu. Masalah 1. Apakah alat yang sesuai untuk memindahkan batu bata ini? 5, Okey. 4, 3, 2, 1. Alat apa yang kita boleh guna untuk nak pindahkan batu bata ni? Sata condong. Sata condong. Sata condong tu dia macam tangga. Kita nak pindah guna tangga. Macam mana nak pindah guna tangga? Nak guna apa? Nak guna apa kalau kita nak, contoh kalau batu bata ada banyak, kita nak pindahkan daripada tempat A ni ke tempat B. Macam mana nak pindahkan? Kita guna apa? Guna apa? 3, 2, 1. Penyelesaiannya kita boleh Kita guna apa ni? Kereta? Condong. Kereta sorong. Sorong. Kereta sorong. Kereta sorong ni ada prinsip apa? Prinsip ni. Tayar dia ni ada roda dan ganda. Ataupun ni kereta sorong ni prinsip tuas. gunakan roda dan gandar yang terdapat pada kereta sorong untuk memindahkan batu bata dengan mudah dan cepat. Bersedia? Masalah 2. Cuba kamu cadangkan 2 atau lebih mesin ringkas yang dapat digunakan untuk memudahkan kerja mengecat dinding rumah pada bahagian yang tinggi. Okey, kalau nak cat bahagian yang tinggi, awak nak kena guna apa? Sata condong. Tata condong. Okey, lagi apa lagi? Nak guna mengecat tempat yang tinggi, awak naik atas atas condong. Lepas tu nak cat tu guna apa? Ni. Apa dia? Cat. Berus cat tu ada apa? Cat ni ada. Dia boleh tu yang kita buat naik ke atas ke bawah. Macam mana dia boleh berpusing? Dia ada apa? 5, 4, 3, 2, 1. Kita boleh gunakan satah condong, prinsip tuas dan roda dan gandar pada berus pengecat. Masalah 3. Apakah alat yang sesuai untuk memotong rumput yang panjang? 5, 4, 3. Okey, sekarang ni kita nak tengok. Masalah dia sekarang ni, rumput ni panjang. Macam mana kita nak selesaikan? Okey. Penyelesaiannya, kita boleh gunakan mesin ringkas baji yang terdapat pada gunting pemotong. Kita boleh guna mesin ringkas baji. Mesin ringkas baji tu ada pada gunting, sebab baji tu alat yang tajam yang memisahkan objek. Potong rumput. Dan akhir sekali, masalah 4. Apakah alat yang sesuai untuk mengumpulkan daun kering yang bertaburan? Daun kering. Macam mana awak nak kumpulkan, nak bersihkan ni? Guna apa? Ni paling senang ni. Guna apa?
Guna penyapu lah kan. Ada mes ni. Bila ada rumput kering banyak kat halaman rumah, awak guna apa? Guna penyapu untuk nak bakar ke, nak masukkan dalam plastik, nak buang. 5, Penyapu tu 4, tuas. 3, Ada prinsip 2, tuas. 1. Penyelesaiannya, kita boleh gunakan penyapu dan penyodok untuk mengumpulkan daun-daun kering yang bertaburan dengan mengaplikasikan prinsip tuas. Diharapkan kamu dapat memberikan penyelesaian yang betul bagi semua masalah yang diberi. Sekarang, cuba kamu perhatikan pula jarum pada jam ini. Jarum pada jam. Kenapa jarum ni bergerak? Apa dia? Roda dan ganda. Roda dan ganda. Kalau roda dan ganda tu dia macam tayar troli tu yang boleh gerakkan. Jam ada boleh gerakkan ke? Apa dia? Kalau dalam jam ni ada apa? Prinsip apa? Mesin ringkas apa? Gear. Bila ada gear tu barulah jarum, jam, saat dan minit tu dia bergerak. Mengapakah jarum saat, jarum minit dan jarum jam bergerak pada kelajuan yang berbeza? Cuba jelaskan jawapan kamu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawapannya kerana saiz gear pada ketiga-tiga jarum jam tersebut adalah berbeza yang menyebabkan kelajuannya juga berbeza. Harap jawapan kamu sama dengan jawapan cikgu. Kesimpulannya, mesin ringkas memudahkan seseorang memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Mesin ringkas juga mempercepatkan kerja-kerja harian diselesaikan. Jadi mesin ringkas ni yang tadi yang kita belajar, tuas, roda dan ganda, skru, tangkal, gear, tangkal pula takal, gear, sata condong dan baji ni dia memudahkan kita untuk pindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dia boleh juga jimatkan masa, tak adalah kita kian-kian nak buat benda tu. Diharapkan kamu dapat memahami tentang fokus kita pada hari ini, iaitu mesin ringkas menyelesaikan masalah. Thank you for Itu sahaja untuk kelas hari ini. Kita nak tahu penyelesaian masalah untuk mesin ringkas. Okey. Boleh? Kita baca doa selepas belajar.